dalam dunia penguapan kalau kita tengok dalam sekarang ni spesifik je kita tengok di Malaysia, negara kita yang tercinta, Malaysia tanah airku, terutamanya dalam personal vaping devices yang lebih advance, yang ini bukan kategori pod dan juga bukan kategori pakai buang. Specifically dalam dunia pengawapan yang memerlukan kepada menggunakan tank, kita boleh tengok ada AIO sebagai contoh. AIO yang menggunakan tank boro. Di sini ada Pulse AIO Mini yang menggunakan format boro. Kita tengok ada juga .aio punya format macam ni, Skunkworks D01 menggunakan format tangki ataupun tank yang bersaiz .rba.aio punya saiz. Dan selain dari jenis-jenis AIO yang berformatkan boro dan juga .aio, juga ada sejenis format lagi, sejenis kategori lagi, iaitu kategori mod yang menggunakan RTA. Macam ini adalah sebuah SBS mod, iaitu mod yang boleh dipacakkan RTA di atasnya. Dan juga ada box mod. Kalau kita tengok ada box mod yang boleh dipacakkan RDTA di atasnya. Termasuklah juga kalau kita tengok Squong, tapi itu for another time, untuk lain kali. Dan aku pun ada bercerita mengenai Squong dalam video, ada beberapa video yang sebelum ni lah dalam channel ni. Jadi sekadar berkongsi pendapat dan berkongsi pandangan. Aku terlebih dulu, nama aku Wak Asri dan ini adalah channel Wak Vapes. Dan hari ni aku nak berkongsi serta melontarkan pendapat mengenai apakah yang menjadi pilihan kepada pengguna buat masa ni. Sebab kita tengok dulu dia punya, macam contoh sekarang ni, antara tank yang seperti RTA dan RDTA ni, dua jenis tank ni, dan juga AIO, iaitu format boro dan juga format .aio, mana yang lebih convenient, mana yang lebih mudah digunakan, mana yang lebih mudah dipakai, dibawa ke mana-mana, mana yang lebih selesa untuk digunakan oleh pengguna-pengguna sekarang. So itu semua adalah satu subjek yang kalau kita bincangkan dan kita tahu, kita faham macam mana perkara ni boleh menjadi macam ni. Maksudnya apakah pilihan-pilihan yang ada kepada pengguna, kita akan boleh membuat pilihan dengan lebih tepat. Jadi yang pertamanya kita tengok dulu kategori mod. Sama ada SBS mod ataupun box mod. Jadi mod-mod yang macam ni memang ada banyak dalam market. Kalau kita tengok SBS mod ni ada pelbagai. Ada yang guna bateri 18650, ada yang menggunakan bateri 21700. Dan kalau box mod lagi lah banyak kan. Box mod ni ada yang sama juga, dia boleh menggunakan bateri 18650, ada yang menggunakan dual bateri 18650, ada yang menggunakan dual bateri 21700. Ada pelbagai jenis box mod yang ada dalam pasaran ni. Dan dia antara generasi awal lah. Macam kalau kita tengok box mod ni antara yang famous macam itu Hexohm, itu yang memang famous lah. Hexohm. Kemudian kalau kita tengok geng-geng Lost Vape pun ada. Kalau kita tengok Wismac pun ada. Ada pelbagai jenis box mod yang ada dalam market, yang mana box mod ni konsep dia adalah dia tidak memiliki atomizer. Dia tidak ada ruang untuk atomizer di dalamnya, dan dia direka bentuk untuk memuatkan dan menempatkan atomizer di bahagian atas dia. Itu box mod yang ada. Dan kalau SBS mod pula, dia konsepnya sama dengan box mod, cuma ada ruang untuk meletakkan atomizer yang lebih fit dengan body dia lah. SBS side by side. SBS tu adalah side by side, mana sebelah menyebelah. Apa yang sebelah menyebelah? Bateri dia dengan AT ataupun atomizer tu sebelah menyebelah. Itu namanya side by side mode. Jadi kalau side by side mode ni dia dari segi bentuk dan ergonomiknya dia memang lebih mesra pengguna lah, lebih mesra tangan, lebih mesra kalau kita nak genggam nak apa. Kalau kita tengok
SBS ni dia lebih mesra untuk diletakkan AT. Kalau macam box mode ni, dia AT tu akan menonjol. Kalau kita tengok macam ni. Jadi AT sedap, seronok. Berbahagia siapa-siapa yang menggunakan AT dan digandingkan dengan SBS mode. Itu aku punya pendapat. Manakala untuk box mode pula, itu tergantung dan terserah kepada cita rasa masing-masing. Tak ada salahnya pun kalau nak guna box mode, dan tak ada betulnya sepanjang masa kalau nak guna SBS mode. Okay, itu satu bahagian, satu babak. Manakala kalau kita tengok AIO, dalam dunia AIO, macam AIO yang menggunakan tank Boro, dia kalau sekali tengok dia kotak, dia box mode juga, tetapi dia ada ruangan yang mana dalam ni boleh diletakkan tank yang kita panggil sebagai Boro size tank. Okey. Dan ruangan ini menyebabkan dan membuatkan AIO ni nampak lebih kemas, kerana tank dia disembunyikan dari pandangan. Macam gini kan, dia macam sebuah box mode, okay, tapi tank dia di dalam. Jadi dia lebih senang diuruskan, lebih senang dibawa ke mana-mana, lebih pocket friendly. Tidak ada yang tertonjol-tonjol ke apa benda ke kan, terkeluar-keluar ke apa, melainkan bahagian rib tip lah. Okey, ini adalah secara umum berkenaan dengan AIO yang bernadikan Boro. Dan juga kalau kita tengok yang AIO bernadikan .rba.aio ni, sama juga konsepnya, iaitu bahagian tank dia ada reka tank sendiri. Saiz dia bukan Boro, saiz dia bukan saiz tank, tapi saiz dia memang khusus untuk tank-tank yang menggunakan format .aio.rba ni. Okay. Dan dia memang lebih mesra pengguna geng-geng AIO ni. Dia lebih diskret, lebih senang dibawa ke mana-mana, lebih pocket friendly, lebih mudah untuk dibawa, diselitkan di dalam beg dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita tengok dari segi penggunaan pula. Okay. Okay. Apabila kita berkata mengenai box mode dan juga SBS mode, satu benda yang paling senang nak uruskan pasal diorang ni ialah, terutamanya untuk yang memang menggunakan coil, menggunakan kapas dan menggunakan yang rebuildable atomizer, RBA, yang termasuklah kategori RDA, RTA, RDTA, RSA. RSA ni squong. Jadi dia lebih mudah kalau kita nak uruskan proses-proses penukaran coil, pembersihan kapas, penukaran kapas, sebab dia punya tank ni tak perlu nak dikeluarkan, tak perlu nak ditanggalkan, tak perlu nak dicabut. Sekadar perlu cabut bahagian top cap dia saja, kita dah boleh akses, kita dah boleh terus pergi ke kawasan tank, ke kawasan deck, dan kita uruskanlah apa benda yang kita nak buat dengan coil, dengan kapas tu. Ini sangat-sangat selesa, very convenient untuk kita uruskan, sebab tak perlu nak menggunakan tool, nak menggunakan apa, kita just boleh cabut. Kita dah boleh cabut bahagian top cap kepada tank ni, dan kita boleh uruskan coil dengan sangat-sangat senang, sangat-sangat cepat, sangat tak buang masa. Dan sekiranya kita nak tukar tank, nak tukar contohnya dari menggunakan RDTA, kita cuma tinggal pusingkan tank tersebut dan kita tukarlah. Bersih-bersihkan dulu, nak bersih-bersihkan pun senang. Dan kita terus boleh tukar, contohnya dari RDTA kita nak tukar kepada RDA. Tinggal pacak saja. Buka, pacak, dah terus boleh jalan. Terus boleh hidup. Ini satu keistimewaan, satu cara yang sangat-sangat convenient bagi pengguna-pengguna box mode. Tak perlu nak menggunakan alat-alatan tool-tool tertentu. Sama juga kalau menggunakan SBS mode ni.
SBS mode sangat senang. Kalau kita nak tukar contoh, kalau kita nak tukar coil macam ni adalah Mazia RTA dengan yang dikeluarkan oleh Ambition Mods. Kita cuma tinggal cabut je. Nampak? So kita dah boleh access, boleh terus uruskan, contohnya nak tukar kapas ke, nak tukar coil ke, nak priming coil ke, ataupun apa saja. Dan bila dah selesai, boleh terus masuk balik, lock balik, dah settle. Tak ada complicated. Dan kalau nak tukar pun dekat SBS mode ni, katalah nak tukar tank, sekejap tangan licin. Kalau nak tukar tank, kita just macam tadi juga, macam pada box mode juga, kita cuma perlu pusingkan dia punya bahagian screw 510 connection dia tu sampai habis, dan kita pacaklah tank lain kan, dan kita pusingkan lah. As long as saiznya masih dalam julat ataupun dalam saiz yang diterima, dia tidak ada masalah. Boleh terus tukar dan boleh terus enjoy apa benda yang kita letak dalam ni. Okay, ini satu kelebihan yang ada pada box mode dan juga SBS mode, iaitu senang untuk menguruskan coil, senang untuk menguruskan kapas, nak tukar-tukar tank pun sangat-sangat convenient. Okey, manakala kalau kita tengok kategori untuk AIO pula, isu dia ataupun benda yang kita perlu biasakan dirilah kalau nak terjun dalam dunia AIO ni, ialah dia ada proses-proses tertentu yang untuk kita lakukan, yang step-step dia tu akan menjadi berlebihan, lebih banyak step dari berbanding dengan kalau kita menggunakan box mode dan juga SBS mode. Sebagai contoh, ini adalah Pulse AIO Mini. Dia menggunakan format Boro. Contoh kalau sekiranya leaking dan kau nak bersihkan, so kau kena buka dia punya panel dulu, lepas tu kau buka dia punya drip tip dulu, then kau kena ada tool. Apa tool? Kau kena ada peralatan lain. Contohnya macam ni, kau kena ada tweezer, ataupun untuk Pulse AIO Mini ni dia ada bagi siap dalam kotak yang tool yang macam ni kan. Tool ni untuk apa? Nak buka bahagian pengikat dia, ataupun istilahnya flush nut ataupun juga 510 nut, tak kisah nak panggil apa pun, kena longgarkan dulu bahagian ni, barulah tank dia boleh dikeluarkan. Kena hentak-hentak sikit, longgarkan ni, terpulang lah, kadang-kadang tak payah cabut pun dah longgar, dah boleh keluar dia punya tank. Lepas tu barulah boleh dikeluarkan bahagian tank dia ni, boleh dipisahkan untuk kita berurusan dengan dia. Katalah nak tukar coil ke, nak tukar kapas ke, nak buat kerja-kerja pembersihan ke kan, nak clean, nak lap-lap dia ke kan, kalau ada leaking ke apa ke, nak kasih bersih-bersih dia punya bahagian-bahagian dia. So itu cerita dia untuk kalau Boro. Dan setelah selesai dikeluarkan dari bahagian tank dia, kau kena pula buka ni. Kalau ni snail tank ni senang lah, buka dia punya bahagian bawah ni saja. Kalau menggunakan tank Boro yang tradisional ni, kau kena tarik bahagian Boro kaca dia ni, lepas tu nak kena kosongkan liquid kalau ada liquid kat dalam, lepas tu nak kena cabut bahagian chimney, nak kena cabut bahagian top cap, barulah kau boleh akses keluarkan deck dia pula. Banyak kerja. Untuk Boro memang itu satu benda yang banyak hal. Dan bila selesai semua tu, kau nak test fire, kau kena masukkan balik dekat dia punya kawasan tank dia ni, lepas tu ambil balik dia punya flush nut ataupun 510 nut tadi, kau kena ketatkan semula, baru kau boleh test fire kan. Jadi dia step dia lebih banyak tau kalau menggunakan Boro ni. Memang dia banyak dia punya langkah-langkah yang perlu dilakukan berbanding tadi SBS mode dan juga box mode. Sama juga kalau kau pergi AIO, dunia AIO yang menggunakan kuasa tangki
.rba ni. Macam sekarang ni, ini adalah Skunkworks D01 dan tank dia dalam ni adalah tank.mission .rba yang dikeluarkan oleh Mission 15. Dan ini ni SXK je, bukan yang original pun. Dan kalau kau nak keluarkan tank dia ni, sama ada ini untuk D01. Kalau untuk .aio dia kena tarik, kena umpil. Kalau ni kau kena longgarkan, keluarkan. Dia lebih banyak step tau berbanding dengan kalau pakai box mode dan kau pakai SBS mode. So untuk dunia AIO, sebabkan dia orang dah buatkan ruangan tank yang kosong untuk diisi tank, jadi untuk mengeluarkan tank tu dan akses kepada tank tu dia lebih sikit. Jadi yang bila kau dah keluarkan tank.rba ni, yang ni pula kau kena cabut deck dia untuk kau clean bahagian dalam. Kemudian dah selesai tu, kau nak connect pada home tab atau home reader, kena bubuh dia punya adapter pula dalam ni. Lepas tu banyak step. Okay. Begitu padu pemagaran dia DNA 60. Itu baru satu hal. Orang kata dari segi akses, dari segi kemudahan untuk mengakses coil, mengakses kapas, mengakses bahagian deck, dia lebih banyak step pada AIO berbanding step untuk box mode dan juga SBS mode. Okay. Itu belum cerita bab-bab nak jaga kebersihan. Contohnya nak jaga leaking. Kalau dekat SBS mode ni memang senang. Bila kau dah buka, katalah ada lelehan ke apa kat situ, kau just lap je. Tapi dekat sini, dekat .aio ataupun Skunkworks D01 ataupun dekat Boro punya AIO, bila terjadi lelehan ataupun banjir dekat kawasan bawah ni, kau kena keluarkan, lepas tu kena lap bahagian dalam tu. Dia macam yang aku cakap tadi, ada step-step yang lebih banyak lah. Anyway, sekadar berkongsi lah pendapat dan juga aku punya opinion untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita renungkan yang bahagian mana ataupun jenis vaping device yang macam mana yang sesuai dengan kegunaan masing-masing. Pada aku, itu terpulang kepada bajet dan cita rasa kita lah. Sebab jujur je cakap, setiap satu ni, baik box mode ataupun AIO.RBA punya gang, ataupun SBS mode ataupun AIO yang menggunakan Boro, semuanya ada kelebihan, semuanya ada kekurangan. Terpulang kepada kita nak manage, terpulang kepada kita nak uruskan dan macam mana kita nak jaga benda-benda ni. Because tak ada yang perfect. Dari segi flavoring sebagai contoh, kalau aku nak buat perbandingan, dari segi flavoring, pada aku, tekak aku dan kegunaan aku, paling best adalah geng-geng yang ni, RDA. Ini bab-bab flavoring, tak kisahlah RDA apa pun, single coil ke dual coil ke, kalau dah namanya RDA ataupun setengah orang panggil dripper, sebab kena drip liquid kat atas ni, ataupun setengah orang suka guna RDA untuk connect dengan squang masing-masing. Bagian flavoring inilah dia. Kalau korang memang nak layan flavoring, cita rasa yang layer-layer yang pelik-pelik yang kau tak dapat dekat tempat lain, RDA lah jawapannya. Kalau kau nak layan lebih mudah, bawa pergi mana-mana tanpa perlu nak tuang-tuang liquid, tanpa perlu nak orang kata picit-picit squang, SBS dan RTA ataupun RDTA itu lebih sesuai. Dan dalam aku punya pengalaman, selepas RDA, yang sedap dari segi pengeluaran flavor dan sebagainya adalah RDTA. Sebab RDTA dia punya deck di atas, deck dia di bahagian atas, dekat dengan tempat drip tip dan dekat dengan mulut apabila kita gunakan. Tank dia di bahagian bawah, itu RDTA. Dan nombor 1 dari segi flavoring adalah RDA, nombor 2 RDTA. Nombor 3 dari segi flavoring, kalau korang memang mencari, adalah RTA. RTA ni flavoring dia sangat-sangat berbeza lah. Kalau kau memang into benda-benda yang macam tu, dia boleh buka layer, dia boleh, satu benda yang sebenarnya kalau pada macam orang macam aku senang, sebab
nak travelling ke apa benda ke, ni. Sebab dia siap dengan tank dia sendiri dan pengeluaran flavor dia pun tak terlalu mengecewakan. Dan especially kalau korang into MTL, banyak RTA sebenarnya yang dibuat untuk MTL. Okay, RDA, RDTA, RTA. Ini dari segi flavoring, dari segi yang menang yang tiga ni lah. Manakala untuk AIO, baik Boro ataupun .RBA punya format, sejujurnya lah, kalau aku ada banyak pilihan. Untuk Boro apa yang sedap, apa yang tak sedap, ada banyak pilihan. Itu nanti aku akan buat cerita lain kali lah. Dan juga untuk .RBA pun ada banyak pilihan. Jadi ini bergantung kepada bajet, bergantung kepada kesesuaian dan kegunaan kita juga. Cuma buat masa ni lah, untuk Boro, aku punya pilihan ni at the moment, bukan sepanjang masa, sepanjang zaman, tidak. Untuk ketika ini, dalam dunia Boro, aku punya kegunaan yang aku suka, dengan dia punya pengeluaran flavor dan cita rasa dia, ni Orbit. Orbit ni untuk DL ataupun RDTL, pada aku, kegunaan aku, dia sangat-sangat mencapai cita rasa yang aku nak. Dan Orbit ni dia sesuai untuk DTL ataupun RDTL. Dan kalau kau set up betul, almost macam RDA, dia punya flavoring dia dekat Orbit ni, kalau set up betul lah. Dengan tak leakingnya, itu semua kena set up, kena setting, kena betul-betul punya wicking, kapas, dan juga peletakan coil apa semua kena betul. Memang dapat flavoring yang sangat-sangat cun dekat Orbit ni. Ini untuk dunia Boro. Manakala kalau nak yang loose sikit ataupun tight sikit, buat masa ni aku punya favourite adalah Opia. Opia ni RDL dan RDTL ataupun loose MTL sedap. Flavoring dia sampai. Manakala untuk dunia .RBA sekarang ni, yang aku guna, yang aku suka dengan pengeluaran flavor dia adalah .mission. Tapi dari segi ranking, yang terbaik untuk .RBA punya platform pada aku lah, adalah yang pertama .bishop ataupun bishop 3D.cube, dan yang kedua Silo, kemudian .mission. Itu aku punya preference, aku punya cita rasa lah. Jadi ada banyak pilihan untuk pengguna-pengguna yang nak terjun ke dunia penguapan yang lebih personalized dan juga lebih mendapatkan kepuasan yang betul-betul punya, lebih daripada sekadar pot ataupun sekadar pakai buang. Jadi untuk mendapatkan device yang betul-betul sesuai dengan tekak masing-masing, itu satu cabaran sebenarnya. Dan sekiranya korang sanggup nak buat research, sanggup nak bertanya, menuntut ataupun belajar dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, maka dapatkan info-info tu. Dan ini semua juga bergantung kepada kita punya kesesuaian dalam perbelanjaan. Jangan terlalu overspend, jangan terlalu spend dekat sesuatu yang kita tak akan pakai pun. Beli barang beratus-ratus tapi tak guna, itu semua satu pembaziran. Okay? Jadi terima kasih semua kepada yang menonton Wak Asri sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.